Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-9. Okey, untuk hari ini 9 Februari 2021, hari Selasa. Hari yang terakhir sebelum kamu bercuti untuk tahun baru Cina. Okey, baik, hari ini kita akan belajar menentukan ubahan songsang atau tidak. Okey, ingat lagi macam mana nak tentukan? Kalau sebelum ini kamu nak tentukan ubahan langsung, kamu cari nilai K kan. Kalau K sama bermaksud ia adalah ubahan langsung kan. Okey, untuk songsang juga pun sama. Untuk menentukan sama ada ubahan yang diberi itu songsang atau tidak, kita cari nilai K ataupun pemalat. Kalau pemalat itu sama, maka ia adalah hubungan songsang. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey. Baik, sebelum itu cikgu akan ajar cara nak terbitkan rumus yang ada K. Kalau yang sebelum ni cikgu buat hanya satu per kan, jadi cikgu akan ajar. Okey, baik. Caranya, ubahan songsang. Contoh, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, Y berubah. Okey, contoh songsang dengan X. Okey, jadi kita akan tulis macam mana? Biasa kan kita akan buat Y. Cuma untuk songsang kita akan buat simbol anak ikan ni macam biasa. 1 per X. Itu ingat untuk ubahan songsang mesti ada 1 per. 1 per. Okey, baik. Kita boleh hilangkan. Okey, kita boleh hilangkan ini dengan kita boleh hilangkan simbol berubah langsung ini dengan 1 per ni dengan K. Jadi untuk ubahan songsang kamu akan buat macam ini. Y sama dengan, okey, gantikan 1 dengan K sahaja sebenarnya. Inilah dia punya hubungannya, hubungan songsang. Jadi untuk songsang kamu boleh tulis apa? Y sama dengan KX. Okey. Kalau ubahan langsung, Y sama dengan KX. Tapi kalau songsang, Y sama dengan K per X. Jadi sebenarnya songsang lagi senang. Kamu boleh kira K automatik saja, iaitu kamu darab saja. Ini per pindah dia akan jadi darakan. Jadi YX ataupun XY ataupun YX lah. YX K sama dengan K. Jadi K-nya apa? K ialah pemala. Sebenarnya untuk ubahan songsang ini, K pemala ini kamu boleh tentukan dengan mendarab sahaja. Dia tak ada per lagi. Dia mendarab sahaja pemboleh ubah yang diberi. Ini darab saja. Okey. Jadi, tugas kita akan cari nilai K lah untuk tentukan songsang ataupun tidak. K ni sentiasa tetap disebut malam, mesti sama. Nilai mesti sama semuanya. Okey, baik. Ini contohlah dibagi ya. Okey, untuk graf. Okey, untuk graf ubahan songsang, grafnya begini ya. Dua-dua ujung ini tidak bersentuh. Ini dipanggil ubahan songsang. Berkadar songsang lah kalau graf. Dalam fizik disebut berkadar songsang. Songsang bila dua-dua tidak bersentuh, buatlah data mana dia tidak akan bersentuh. Okey, baik. Untuk graf yang songsang begini, okey, contoh Y dengan X. Kalau cantik baca cikgu buat. Okey, sekali lagi. Okey, Y dengan X. Okey, graf kamu begini kan, contoh yang dibagikan, tidak bersentuh, lengkung. Sebenarnya kamu boleh tukar kepada graf lurus. Boleh tukar cikgu? Boleh. Okey. Dengan syarat, kalau kamu ambil data ini, kamu ambil nombor 1, kamu bahagi dengan data X ini. Okey, kamu plot. Okey, kamu buat paksinya 1 per X. Ini X kan? Ini 1 per X. Kamu plot data, automatik graf yang lengkung ini dia akan jadi lurus. Dia akan jadi ubahan langsung pula. Begini. Jadi sebab itulah dalam rumus kita letak Y sama dengan K per S ataupun Y ubahan langsung sama dengan 1 per. Sebab ni 1 per. Supaya kita boleh tukar graf daripada songsang pergi ke graf yang lengkung berkadar songsang ini kepada berkadar terus. Dengan syarat di paksi X-nya kena letak 1 per X. Jadi kalau kamu tak faham pun tak apa. Yang penting kamu faham saja cara nak menulis dia punya formula ataupun ungkapan. Nak letak K tu di mana? Ingat kalau songsang K per.
K per. Sama dengan K per. Begitu. Kalau yang sebelum ni, Y sama dengan K terus. Darab apa kamu boleh buat. Ini K per apa. Itu je beza. Jadi kalau kamu jumpa graf lengkung begini, dia sebenarnya boleh tukar kepada graf garis lurus dengan syarat letak 1 per di paksi X-nya. Okey, baik. Seterusnya. Okey, bagaimana pula kalau ada kuasa? Jangan takut, ada kuasa pun dia akan ikut saja yang asas. Okey, contohlah. Y berubah secara songsang. Okey. Songsang. Okey. Dengan X kuasa 2 contoh. Tak boleh masalah kan buat macam ni. Y ubahan dengan X kuasa 2 kan. Okey. Betulkah begitu? Dia kata songsang. Okey, salah. Sebab songsang kamu kena letak apa? 1 per. Okey, letak 1 per. Okey, jadi kita akan hilangkan yang ada 1 ni dengan letak sama dengan K. Jadi letak sama dengan K. Jadi nak senang ingat K per je. Gitu. Untuk songsang. Jadi masalah ada kuasa 3 ke, punca kuasa 3 ke, letak saja yang penting K per. K per. Nak tahu nilai K, ini pindahlah pergi sini. Okey, akan jadi Y X kuasa 2 sama dengan K. Jadi ingat pemalar untuk songsang paling senang. Dia darab. Dia tiada lagi per. Untuk kira pemalar. Lagi senang lah. Kalau sebelum ni kamu kena bahagikan untuk ubahan langsung. Okey. Baik. Okey, tengok contoh 16. Dia beri masa, baca dulu. Biarkan kejadian masa yang berlalu berubah secara songsang. Okey, dengan bilangan pekerja X. Jadi di bawah menunjukkan hubungan antara S dengan T. Okey, ada S dengan T kan. Makin bertambah masa, makin berkurang. Makin bertambah bilangan pekerja. Semakin berkurang masanya kan. Okey, baik. Dengan mengira nilai XT dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan S. Okey, ini soalan yang pertama. Atau T berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol hubungan inilah. Okey. Ataupun anak ikan ni. Okey, baik. Caranya macam mana? Okey, baik. Yang pertama, kita tahu soalannya minta kita nak tentukan sama ada T ni berubah secara songsang tak dengan S. Jadi kita tulis dahulu. T berubah secara songsang dengan S. Ini anda yang kita buatkan. Jadi 1 per S. Okey, ini songsang. Songsang. Jadi 1 per. Kita hilangkan ubahan yang 1 ni kepada K. Jadi T sama dengan KX. Okey. Okey, T dengan X kan. Okey, baik. Jadi, per ini kita pindah macam inilah. K iaitu pemalar. Jadi, dia akan dapat ST lah. ST sama dengan K. Okey, K ni lah pemalar. Maksudnya, kalau nilainya kita kira nanti semua sama, bermaksud T berkadar songsang dengan S lah. Begitu. Jadi, ini yang pertama. Dapat sudah kan? Okey, baik. Yang kedua, kita buat siap-siap yang kedua. Andai yang kita buat yang kedua ialah T dengan X kuasa 2 juga songsang. Andai yang kita buat T. Okey, 1 per X kuasa 2 lah. Kenapa X kuasa 2? Sebab dia bagikan X kuasa 2. Kalau X kuasa 3, kuasa 3 lah. Okey, kita hilangkan ini kepada nilai K. Okey, kita hilangkan. Senang je ganti je. Tak sama dengan 1 letak K terus. Begitu. Jadi, ini kita pindahkan sebelah. Dia akan jadi darab. Kenapa darab? Sebab per. Jadi, K sama dengan X kuasa 2T ataupun T X kuasa 2. Mana-mana lah boleh. Itu simbol saja kan. Jadi, K pun adalah pemalar. Sama juga. Kalau dapat nilai yang sama, bermaksud T berkadar songsang dengan X kuasa 2 kan. Jadi, ini pemalar juga lah cikgu tulis. Sebab itulah soalan minta kamu kira XT dan juga X kuasa 2T. Nampak ni soalan minta kan. Ini sudah bagi hint lah kepada kamu. Siap-siap. Ini andai kata tidak dibagi, inilah cara kerjanya. Okey, baik. Kita tengok XT. XT bermaksud X darab T. Okey, 2 darab 180. Okey, tulislah di sini 2 darab 180. Okey, contohlah begini 2 darab 180 dapat 360. 3 darab 120 dapat 360. Okey, kira semua. Lengkapkan. Ini kira semua. Pastikan data tu songsang ataupun tidak kan. Jadi bila kita kira semua, okey cikgu, dapat semua sama. Bila semua pemalarnya K ni K lah kan. Okey. Bila ni nilai K. Bila K-nya sama pemalarnya, bermaksud
T berkadar songsang dengan S. Itu maksudnya. Okey, baik. Jadi boleh tulis siap-siap. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, ada yang kedua kan. Okey. X kuasa 2T. Okey, untuk X kuasa 2T, X ini kamu kena kuasa 2 kan lah dalam rumus kamu. Okey, contoh begini. Ni. Dalam rumus kamu ni, okey, X-nya mesti ada kuasa 2 semua. Sebab ni ikut dia punya pembuat ubah asal lah. Okey, baik. Bila kamu kira, kita perhatikan di sini, nilainya tak sama. Bila tak sama bermaksud T tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jadi inilah jawapan kita. Nilai ST ialah pemalar. Okey, macam cakap tadi, pemalar ataupun nilai K yang sama. Jadi manakala nilai X kuasa 2T bukan pemalar, maka T berubah secara songsang dengan X. Ini yang asal yang pertama tadi. T berubah secara songsang dengan S, iaitu boleh tulis dia punya rumusnya. T berubah secara songsang dengan X. Inilah yang asal. Ini. Okey, ini tidak mematuhi sebab tak sama kan? Tak sama. K-nya tak sama. X kuasa 2T. Jadi ini jawapan akhir kita lah. Okey, baik. Seterusnya. Contoh 17 yang kedua. Okey, sebenarnya untuk ubahan songsang juga kamu boleh buktikan melalui graf. Graf kamu nanti kamu akan plot adalah yang satu per dipasi X ni lah. Okey, sebab graf songsang itu yang lengkung itu agak susah untuk dilukis dan susah nak dapat nilai yang sepatutnya. Kalau berkadar terus ini ataupun garis lurus tu senang nak buat grafkan. Jadi soalan biasa akan bagi yang itulah. Okey, baik, contoh. Dua kuantiti X dan Y, okey, berubah mengikut jadual di sebelah. Okey, ni ada jadualnya dibagi sudah. Y melawan 1 per okey, menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan, nampak kan ni, 1 per S. Tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan S. Maksudnya, kamu akan plot graf. Okey, Y di sini mesti 1 per S. Maksudnya ini X kan. Kamu kena buat lagi satu jadual di sini. Kamu kena kira 1 per X berapa. Maksudnya begitulah. Contoh 1 bahagi 2 dapat berapa? 0.5. 1 bahagi 4, 1 bahagi 5, 1 bahagi 10. Ini contoh. Anda sudah buat, siap-siap. Okey. Jadi, ini contoh. Kenapa 0.5? Dapat dari mana? 1 bahagi 2. Okey. 0.25, 1 bahagi 4. Ini 1 bahagi 5. Ini 1 bahagi 10. Inilah dapat ini ya. 1 per X. Okey. Yang kita akan plot nanti ialah inilah. Ini dipasi X. Ini dipasi X. Ini dipasi Y. Jadi kita akan dapat graf kita begini. Nampak kan ni? X dengan Y. Di sini mesti 1 per X. Di sini adalah Y. Bila kamu plot, ngam-ngam cantik guna skala yang seragam. Okey. Kita pun dapat. Bila dapat, maka ini dapat garis luruskan melalui kosong. Ini betul-betul kosong. Melalui begini, ini bermaksud berkadar songsangnya. Ingat berkadar terus. Yang sebenarnya ubahan langsung. Sebab di sini adalah 1 per X. Asalnya X asalnya. Cuma ditukar kepada 1 per X. Bila dapat grafnya ke atas cantik melalui kosong-kosong asalan, ini bermaksud Y berubah secara songsang dengan X. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Baik, latihkan diri 1.2b. Kita cuba jawab. Lepas ni kamu jawab sendirilah. B dengan soalan nombor 2. Okey, baik. Jadual 1. Okey, jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua boleh ubah X dengan Y. Okey. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jika ya, jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Maksudnya kena ada inilah. 1 per lah kalau ya. Okey, baik. Bila kata tentukan, mesti kamu kena cari nilai K kan. K sama dengan berapa lah. Okey, baik. Cara nak selesaikan, macam biasa, kita akan buat dahulu hubungannya. Okay, kita akan tulis andai yang kita buat. Andai kata kita buat Y berubah secara songsang dengan X kan. Kita nak tahu nilai K kan. Apa dia. Jadi, andai yang kita buat Y berubah secara songsang dengan X. Jadi 1 per X lah. Okey. Okey, baik. Jadi kita akan hilangkan 1 per ini dengan nilai K. Jadi kita akan dapat Y sama dengan K per X. Okey, baik. Jadi
pindahkan X pergi sebelah, dia akan jadi darab. Ingatlah kalau songsang ni darab saja kan. YX. Sorry, cikgu buat cantik sikit lah. Y darab X tu YX teruslah. YX. Jadi ini adalah pemalat. Cari, pastikan nilainya sama. Pastikan sama. Kalau sama bermaksud ia songsang. Okey, baik. Jadi untuk dalam jadual ini kita ada X dengan Y. Jadi kamu kena darab X dengan Y. Okey, kita akan buat jadual baru di bawah ini. Contoh, buatlah. Okey, cikgu nak buat sendiri ya. XY. Okey, baik. XY ni daftar pertama, kedua, ketiga, keempat lah. Okey, baik. XY. 1 darab 6. Okey, contoh. Yang kedua, 1/2 darab 4. Okey, lagi 2 darab 3. Okey, lagi 2/2 darab 2. 3 darab 1. Ini kira semua. Kadang-kadang takut awal-awal. Okey, 1 kali 6 dapat berapa? Okey, buatlah sama dengan di bawah dah muat. Okey, baik. Cikgu buatlah contoh. 1 kali 6, 6. Okey. 1/2. Macam mana tekan ni? Ada yang tanya ni 1/2. 1 ABC, 1 ABC 2. Okey. Darab dah dengan 4. Okey, dapat 6. Okey, lagi 2 kali 3, 6. Okey, 2/1/2 kali. Okey, 2 ABC 1 ABC 2 kali 2. Okey, dapat 5. Okey. 3 kali 1 dapat 3. Okey, sama tidak nilainya? Cuba cek. Ini okey, sama. Okey, tapi sampai sini 5, 3. Tak sama sudah. Jadi K-nya pemalat tak sama. Okey, pemalat tak sama kan? Bila tak sama bermaksud apa? Ia bukan ubahan songsang. Jadi jawapannya Y tidak berubah secara songsang. Jadi kamu tak boleh tulislah hubungan ni sebab tak boleh tulis. Maksudnya cukup saja tulis Y tidak berubah secara songsang dengan X. Kenapa tak tulis dengan hubungan? Sebab ia tidak berkadar songsang kerana pemalannya tidak sama. Jadi cukup saja jawapan kita Y tidak berubah secara songsang dengan X. Okey, untuk B dan juga soalan nombor 2, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, untuk latihan hari ini. Dan kalau boleh untuk soalan nombor 2 ini, okey, kena buat graf lah. Kalau ada kertas graf, plot di kertas graf. Kalau tiada, lakat saja lah di buku kamu. Yang penting skala yang tu seragam lah. Okey, baik. Selamat mencuba. Siap? Boleh hantar.